Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi bersama Cikgu Masliza. Kita akan belajar pendidikan moral tahun 4. Jadi, marilah kita terus belajar bersama cikgu supaya kita mempunyai nilai-nilai murni yang terbaik. Jom! Tema ialah saya dan jiran. Standard kandungan hormat. Objektif pelajaran kita hari ini ialah memberikan contoh perlakuan menghormati jiran, menghuraikan cara menghormati jiran. Kemudian kita akan kaji apa kelebihan amalan menghormati jiran. Baiklah murid-murid, kali ini kita akan baca diary seseorang. Baiklah, kita akan baca catatan diary Prema. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 4, muka surat 48. Okey, gambar yang pertama menunjukkan Prema sedang pegang hadiah dan hadir ke rumah. Kalau ikut kat sini, rumah orang Melayu ataupun beragama Islam pada 11 Januari. Okey, apa catatan diary Prema? Okey, saya menghadiri majlis sambutan hari kelahiran jiran dengan membawa hadiah sebagai tanda hormat. Saya tiba tepat pada pukul 5 petang seperti yang tercatat pada kad jemputan. Oh, jadinya pada 11 Januari Prema telah hadir di satu majlis sambutan hari lahir. Kalau tengok kat sini, hari lahir kawannya yang beragama Islam. Baiklah, kita pergi lagi catatan diary Prema untuk hari lain pula. Iaitu pada 20 Mac. Apa ceritanya kalau ikut gambar kat sini? Prema sedang bermain dengan adik, ayah dan mungkin rakannya sedang berbual. Apa catatan diary dia? Okey, saya dan adik menyimpan mainan untuk menghormati jiran yang datang ke rumah. Jadi, bila ada orang datang ke rumah, barang yang selera ataupun tak tersusun, kita akan susun supaya jiran yang hadir ke rumah kita dapat lihat dalam keadaan yang selesa, tak selera kan rumah kita, takut terpijak mainan. Jadi, bagus Prema menyimpan barang mainan untuk menghormati jiran yang datang. Baiklah, kita pergi catatan diary yang seterusnya iaitu pada 16 Julai yang lalu. Okey, 16 Julai yang lalu, dapat kelihatan seperti ada permainan anak patung yang berada di rak. Okey, apa catatan diary Prema? Okey, saya tertarik akan anak patung jiran. Saya meminta keizinan untuk bermain dengan anak patung itu. Sikap saya disenangi oleh jiran. Ya, betul. Ya, murid-murid, bila kita nampak barang orang, kita perlu minta izin untuk bermain dengan barang orang itu ataupun nak pegang atau nak ambil, nak guna. Sekalipun, kita perlulah minta keizinan. Jangan terus ambil sahaja. Kalau kita terus ambil tanpa kebenaran jiran kita rasa macam tak seronok dengan sikap kita itu. Bila kita buat baik, kita minta izin, pasti jiran kita beri keizinan dan sikap kita akan disukai oleh orang lain. Ingat tu ya murid-murid, jangan ambil barang orang tanpa kebenaran. Catatan yang seterusnya adalah pada 13 November yang lalu. Okey, untuk makluman semua, catatan diary Prema ini adalah belum berlaku COVID-19. Jadi, kita anggap saja benda ni sebelumnya. Kalau sekarang ni, kamu tidak dibenarkan untuk menziarahi, bahaya. Jadi, kita kena stay at home, duduk di rumah diam-diam dan jaga SOP dan untuk elakkan COVID-19 ni. Okey, kamu kena duduk rumah elok-elok.
Okey, ni catatan dari Prema ni yang sebelumnya. Sebelum kita kena PKP ke ataupun kita berada di rumah kan. Okey, apa catatan dia? Okey, saya menjemput jiran ke rumah semasa perayaan Hari Deepavali. Saya menyediakan penyepit, garpu dan sudu untuk jiran yang berlainan bangsa. Saya gembira kerana dapat menghormati jiran. Saya dan jiran hidup bahagia. Okey, bila kita jemput orang datang ke rumah kita untuk makan, khususnya agama lain, kita contohnya seperti agama Islam, mereka ada makanan halal ataupun haram kan, halal. Okey. Takut, kalau ikut Prema ni, dia telah menyediakan penyepit, itulah penyepit yang makan dengan kepit kayu chopstick, garfu dan sudu untuk jiran yang berlainan bangsa. Jadi dia telah menghormati jiran lain. Walaupun cikgu tengok dalam gambar ni, walaupun walaupun bukan agama Islam, cikgu rasa ni mungkin bangsa lain tu mungkin Cina, Chinese ataupun Kristian dalam gambar ni. Ataupun mungkin juga orang Melayu kan. Jadi sikap dia telah menghormati jiran yang berlainan bangsa. Jadi bila kita hormat orang, jadi hidup kita bersama jiran pasti akan bahagia. Nampak tak murid-murid? Okey, ini adalah antara catatan diary Prema. Dan cikgu pasti kamu pun ada catatan masing-masing. Baiklah murid-murid, berdasarkan diary Prema tadi, jelaskan cara kita menghormati jiran, iaitu semasa jiran mengunjungi rumah kamu. Okey, walaupun sekarang ini tak ada jiran datang ke rumah kamu dan kamu tidak pergi ke rumah jiran, tapi cikgu nak ambil pengalaman kamu sebelum kita ada masalah PKP, masalah penularan wabak COVID-19 ini. Cikgu rasa sebelum tu kamu mesti pernah menziarahi rumah jiran ataupun jiran pernah datang rumah kamu. Okey, ambil pengalaman yang lalu dan kita bincang bersama-sama. Apakah cara kita nak hormat jiran kita ketika jiran mengunjungi rumah kamu? Okey, baiklah. Kat sini kita perlu beberapa perkara yang perlu kita tengok adalah seperti yang pertama, kita bila jiran mengunjungi rumah kita, kita pun dah menegur siapa jiran kita, betul tak? Dia datang rumah kita tegur dia supaya dia tak rasa malu dan segan. Kemudian kita alukan kedatangan jiran masuk ke rumah kita. Silakan puan, tuan ataupun makcik, pakcik, sila masuk. Macam tu. Mengalukan maksudnya kita suruh dia masuk. Kemudian seterusnya, memastikan keadaan rumah kita kemas dan selesa ketika jiran datang ke rumah. Macam Prema tadi, barang mainan, dia dengan adiknya sedang bermain, dia simpan barang mainan. Maknanya dia nak pastikan keadaan rumah dia kemas dan selesa supaya jiran rasa selesa berada dalam rumah. Itu salah satu cara kita nak menghormat jiran. Seterusnya. Menghidangkan air minuman ataupun makanan kepada jiran. Kita minta dia masuk, duduk dan kemudian kita buat sedikit hidangan. Air dan makanan. Contoh kat sini, kamu sediakan waktu panas, kamu boleh sediakan ais, orange, sangkuit ataupun letak biskut ataupun kita letakkan buah-buahan ataupun kuih muih waktu petang kan, kalau dia datang petang. Itu adalah kita hidangkan air. Secara tak langsung kita hormat jiran yang datang ke rumah kita. Seterusnya, memakai pakaian yang sopan. Ketika jiran datang ke rumah kita, kita perlulah memakai pakaian yang sopan supaya pakaian kita itu tidak jiran datang ke rumah kita tidak rasa segan nak masuk. Kalau kita pakai pakaian yang seksi, dia nak masuk pun segan. Betul tak? Jadi kita kena jaga pakaian kita. Kemudian menghormati adat dan kepercayaan agama jiran. Macam Prema tadi, dia menyediakan chopstick ataupun garpu pengepit dan sudu yang baru, yang lain kepada jiran dia. Bukan yang dia guna hari-hari ni, maknanya dia guna yang lain.
sebagai tanda hormat. Itu yang seperti yang cikgu cakap tadi. Kadang-kadang ada jiran yang tidak boleh makan makanan, contohnya daging, tak boleh makan daging. Okey, dia terasa tak selesa jika menggunakan sudu yang sama. Jadi prema tadi menyediakan sudu yang berlainan. Jadi itu kita kena hormat adat dan kepercayaan dia. Supaya tak ada gaduh-gaduh. Okey, kita hormat dia. Sebab kita jemput dia, kita hormat dia. Okey, kemudian seterusnya, bercakaplah dengan suara yang sopan. Jangan suara kuat-kuat, tinggi-tinggi. Nanti orang ingat kita marah. Jadi kita guna suara yang sopan, lembut. Nampak macam kita rasa senang berbual dengan dia. Okey, kemudian sentiasa berkelakuan sopan. Ini adalah cara antara yang kita boleh memastikan cara kita hormat jiran kita yang datang ke rumah kita. Cikgu harap kamu kalau ada idea yang lain, kamu boleh juga senaraikan di ruangan komen. Apa lagi cara yang kamu boleh hormat jiran kamu ketika jiran kamu datang ke rumah. Okey, ini adalah antara idea. Okey? Baiklah murid-murid, berdasarkan dari poema tadi juga, jelaskan cara menghormati jiran. Kali ini semasa kamu pula mengunjungi jiran kamu. Tadi jiran datang ke rumah. Kali ini kamu pula pergi ke rumah jiran. Apakah cara kamu nak hormati jiran? Baiklah, kita akan kongsikan idea. Okey, yang pertama, menegur sapa jiran juga sama macam tadi. Kalau kita pergi rumah orang, kita kenalah tegur sapa jiran. Janganlah kita masuk rumah orang ataupun kita pergi rumah orang, kita diam je, tak nak cakap, diam menyendiri, tak sesuai kan? Kita tak hormat jiran kita. Okey. Kemudian memberi salam atau hormat. Kalau orang Islam, dia bagi Assalamualaikum. Kalau orang bukan Islam, dia bagi salam sejahtera. Selamat pagi, selamat petang, apa khabar? Okey, itu kata-kata aluan yang kita boleh mulakan sebelum kita berbicara dengan orang. Okey, seterusnya membawa buah tangan ataupun hadiah. Okey, pergi ke rumah, ni macam tanda hormat. Kita datang ke rumah orang, kita bawa sedikit buah tangan. Tapi macam Prema tadi, dia bawa hadiah sempena majlis sambutan hari jadi. Jirannya dia datang bawa hadiah sebagai tanda hormat kepada jirannya. Baiklah, seterusnya hadir di majlis jiran mengikut masa yang ditetapkan. Yang ini pun kita menunjukkan tanda hormat kita kepada jiran. Kalau jiran datang, jemput kita datang pukul 5, kita datanglah pukul 5. Jangan jiran jemput kita pukul 5, kita datang awal. Pukul 1 kita datang dah. Kita tak hormat jiran kita lah tu. Maknanya mungkin dia ada kerja nak buat, kita dah mengganggu urusan dia. Ataupun kita datang selepas majlis tu, kita datang lewat, kita dah ganggu waktu dia. Dia nak kemas barang ataupun dia dah penat, dia letih nak rehat. Jadi kita datang lewat waktu tu pun kita tak mengganggu dia, kita pun tak hormat dia. Okay. Datanglah ikut masa yang ditetapkan. Ingat ya? Okay, kemudian duduk di tempat yang diminta, ataupun kita pergi duduk kat ruang tamu. Okey, kalau sekiranya jiran kita, okey sila-sila masuk, okey sila duduk. Kita mana dia suruh duduk, kita duduk kat tempat tu. Kita jangan pergi mata-rata, pergi sini, pergi sana, tak manis, tak sesuai dan tak elok. Kalau jiran tak panggil kita duduk, tak bagi kita duduk kat mana-mana, kita pergi terus ke ruang tamu yang sepatutnya menjadi tempat tetamu. Okey, ruang tamu. Okey, kita pergi duduk situ. Tunggu jiran, okey, berbual dengan jiran. Jangan kamu pergi masuk bilik atau pergi ke tempat-tempat yang dia tak suka. Bahaya. Kalau macam tu, kita tak hormat jiran kita. Ingat ya murid-murid? Okey, seterusnya. Meminta kebenaran atau keizinan untuk mengambil atau menggunakan barang di rumah jiran. Macam Prema tadi, ingat tak? Dia nampak satu patung, dia sangat berkenan dengan patung tu. Dia nak main dengan patung tu, dia minta izin. Begitulah juga dengan ayat di sini, maknanya kita nak apa-apa, kita perlu minta izin ataupun kita minta izin untuk mengambil barang tu ataupun kita nak guna barang di rumah jiran.
Contohnya, kalau kita nak pergi tandas, kita kan jangan terus pergi tandas. Kita kena minta kebenaran. Bila saya ke tandas, mana tandas? Jiran akan tunjuk kita. Barulah kita nampak menghormati jiran. Ingat ya murid-murid, ini adab di rumah jiran. Kemudian menghormati adat dan kepercayaan agama lain. Kalau awak datang ke majlis, satu majlis tu sedang contohnya orang Islam, majlis bacaan doa kesyukuran, kenduri kesyukuran, baca doa. Jadi awak kena hormat kepercayaan mereka dulu. Jangan buat-buat di majlis tu, diam-diam tu bagi laluan kepada amalan mereka dahulu. Jadi kita dah hormat adat kepercayaan. Begitu juga kalau kita pergi ke rumah India yang sedang bersembahyang ataupun menyanyi di depan menyanyi di tempat sembahyang mereka kan. Menyanyi ataupun bersembahyang, kita bagi peluang dulu kepada jiran kita tu untuk melakukan upacara keagamaan dulu. Jadi kita menghormati adat dan agama kepercayaan mereka. Itu tandanya kita hormat. Kemudian bercakap dengan suara yang sopan. Masih lagi sama macam tadi, kalau kamu pergi rumah orang pun kena cakap dengan suara yang sopan. Orang datang rumah kita pun kita kena cakap dengan sopan. Kemudian sentiasalah berkelakuan sopan, tunjukkan perangai kita yang baik, yang elok supaya kita disenangi oleh jiran. Jadi kita hormati jiran lah tu. Pakailah pakaian yang sopan. Pergi ke rumah jiran, pakailah pakaian sopan dan sesuai dengan majlis yang telah dijemput kita. Ataupun kalau tak jemput kita pergi makan-makan, kita pakai pakaian sesuai. Macam cikgu cakap tadi, pakaian seksi ni sensitif. Jadi kita pakai yang sopan lah. Jadi nak ke rumah jiran. Jadi kita menghormati jiran. Ingat ya, ini adalah situasi ketika kamu berkunjung ke rumah jiran. Cikgu harap kamu dapat amalkan perkara-perkara ini supaya kamu sentiasa disenangi oleh jiran dan disayangi oleh jiran. Baiklah murid-murid, cikgu ada satu persoalan untuk kita bincangkan. Cikgu nak kamu juga senaraikan cara kamu menghormati jiran kamu ketika jiran datang ke rumah kamu dan ketika kamu menziarahi jiran kamu. Cikgu harap kamu dapat membuat sedikit catatan seperti premark. Kamu ingat balik kenangan kamu ataupun perkara-perkara yang telah kamu buat, cara kamu menghormati jiran ketika jiran datang ke rumah ataupun kamu ke rumah jiran. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana kamu telah menyenaraikan perkara-perkara yang telah membuat kamu menghormati jiran kamu. Seterusnya, mari kita bincangkan perkara ini pula, iaitu amalan menghormati jiran mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berjiran. Bincangkan, kenapa ya menghormati jiran ni ada kebaikan dalam kehidupan kita? Satu persoalan. Mari kita bincangkan. Yang pertama, hidup kita akan menjadi tenang dan gembira. Kita mestilah rasa seronok, kan? Kenapa hidup kita tenang? Sebab kita disenangi oleh jiran. Yang kedua, kita akan disenangi oleh jiran. Barulah hidup kita akan tenang. Mudah mendapat pertolongan apabila diperlukan. Bila kita disenangi, hidup kita tenang. Kalau kita ada masalah, tak ada susah, tak ada apa pun masalah bila kita minta tolong. Kemudian jiran dan kita akan bersatu dan saling membantu. Kemudian tiada pergaduhan. Maknanya bila kita hormat jiran, jiran pun hormat kita, hidup kita aman, damai, bahagia, tiadalah pergaduhan. Sentiasa mempunyai sikap yang baik terhadap jiran. Maknanya kebaikan bila kita menghormati jiran, kita akan tanamkan sikap kita yang kita anggap baik terhadap jiran. Jadi kita tanamkan sikap tu. Bagus ya? Kemudian kita dapat memupuk perpaduan.
kita duduk dalam taman ataupun di kawasan perumahan yang mempunyai pelbagai bangsa. Jadi secara tak langsung, kebaikan kita hormat jiran kita, kita dapat memupuk perpaduan. Last sekali, menjaga keharmonian. Bukan hanya dalam rumah, bukan hanya dekat sebelah rumah, bukan hanya di kawasan kejiranan kita, tapi di seluruh Malaysia khasnya. Okey, maknanya kita dapat menjaga nama baik kita, jiran kita, masyarakat dan negara. Itulah kebaikannya bila kita menghormati jiran. Macam mana murid-murid? Cikgu harap kamu antara murid yang sentiasa menghormati. Ada sikap menghormati diri sendiri, keluarga, jiran dan juga masyarakat. Terima kasih kerana mengikuti video cikgu dan kita akan jumpa lagi di episod di topik yang seterusnya. Bye. Jumpa lagi. Bye.